Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kumpulan saya yang telah diberikan tajuk yang ketiga, iaitu Komuniti Cina Peranakan Kelantan. Jadi secara umumnya, etnik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tergolong dalam kumpulan etnik yang sama. Jadi perkataan etnik ni berasal daripada Yunani ataupun daripada ethnikos, yang pada gilirannya berasal daripada ethnos, yang bermaksud orang ataupun sekumpulan lah. Di Malaysia, semua etnik kita utamakan daripada perspektif Islam. Islam di Malaysia mengiktiraf kemuliaan setiap manusia tanpa mengira etnik ataupun bangsa. Jadi oleh itu tidak bolehlah berlaku apa-apa perbezaan ataupun penafian hak berdasarkan etnik dalam Al-Quran. Manusia secara fitrahnya dijadikan oleh Allah dalam bentuk ataupun budaya yang berbeza-beza, dan semua pihak mesti menerima dan menghormati kepelbagaian dan perbezaan itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang akan terus berlaku. Asal-usul Cina Peranakan Kelantan boleh digalurkan sebagai kelompok etnik yang mempunyai hubungan awal. Pembentukan masyarakat ini melibatkan antara orang Cina dari negara Cina dan juga masyarakat peribumi setempat, terutamanya pada kumpulan komuniti Melayu dan juga Siam. Ianya bermula dengan perkahwinan campur antara lelaki berbangsa Cina dari negara Cina dan wanita Siam yang menetap di Kelantan dan Patani. Perkahwinan campur ini telah diamalkan oleh orang Cina di Kelantan sejak akhir abad ke-17. Setelah berlaku perkahwinan campur tersebut, maka lahirlah zuriat bagi mereka yang dikenali sebagai Jin Siam atau Cina Siam. Dengan itu, maka terbentuklah masyarakat Cina Peranakan di negeri Kelantan dengan amalan perkahwinan campur tersebut. Baiklah, seterusnya kita teruskan kepada latar belakang etnik Cina Peranakan Kelantan. Di antara etnik Cina Peranakan Kelantan dan pendatang Cina yang datang ketika waktu era penjajahan British mempunyai perbezaan yang amat ketara. Sebagai contoh, daripada segi penempatan, bagi etnik Cina Peranakan Kelantan ini, mereka lebih memilih untuk menetap di kampung-kampung dan di sepanjang sungai Kelantan. Dan mereka ini lebih berminat ataupun lebih suka untuk lakukan pekerjaan sebagai seorang petani daripada melakukan kerja-kerja seperti melombong, seperti kebanyakan migrant Cina yang datang ketika era penjajahan British. Bahkan sehingga generasi sekarang pun mereka masih lagi meneruskan legasi mereka terdahulu, iaitu menjadi sebagai seorang petani. Dan di Kelantan juga, di antara tempat atau kampung yang paling banyak penduduknya yang merupakan etnik Cina Peranakan Kelantan ialah di Kampung Pasir Parit, di mana di situ lebih daripada 1,000 keluarga yang terdapat di situ yang merupakan daripada etnik Cina Peranakan Kelantan. Untuk pemakaian bagi masyarakat Cina Kelantan sebenarnya taklah sama pun seperti masyarakat Cina biasa. Pakaian biasa diorang pakai pun baju Melayu, baju kurung, kain batik lepas dan kain pelikat. Pakaian seharian mereka pun biasanya kalau lelaki diorang lebih selesa untuk pakai kain pelikat, jarang berbaju dan bersemuta. Bersemuta ni dia sejenis kain yang dihaskan untuk lilit kepala, dia ibaratkan macam tanjak, serban dan sebagainya. Bagi perempuan pula, mereka lebih selesa untuk pakai kain sarung, kain batik lepas dan juga baju kurung. Untuk bahasa pertuturan pula, bahasa ibunda bagi masyarakat ini ialah bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien yang digunakan dalam masyarakat Cina Peranakan Kelantan ini adalah berbeza dengan bahasa Hokkien yang digunakan di tempat lain, seperti contoh Singapura dan juga Pulau Pinang. Bahasa Hokkien yang digunakan oleh masyarakat Cina Peranakan Kelantan ini adalah hasil campuran daripada bahasa Hokkien itu sendiri dan juga logat Kelantan. Kalau mereka berkomunikasi sesama mereka, mereka akan lebih selesa untuk menggunakan bahasa Hokkien itu sendiri. Tapi kalau mereka berkomunikasi dengan masyarakat Kelantan yang lain, mereka akan lebih selesa untuk menggunakan logat Kelantan itu sendiri. Jadi untuk tokoh yang pertama kita adalah Dr. Tan Seng Giau. Beliau seorang berasal dari Kota Baru Kelantan. Karakteristik beliau adalah beliau sungguh lantang menyuarakan pendapat beliau. Sekiranya pendapat beliau dengan yang lain bercanggah. Disebabkan itu, beliau telah jatuhkan oleh partinya sendiri. Lalu beliau telah disisihkan oleh parti beliau dan sekarang beliau hanya menumpukan bidang perubatan dan mendirikan klinik di Petaling Jaya. Kemudian Dr. Khoo Kay Kim, beliau adalah seorang pakar rujukan negara kita. Dia seorang pakar bahasa. Dia mempunyai 4 sijil jurusan bahasa dan menjadikan beliau seorang yang bijak berbahasa lah. Kemudian sekarang beliau telah bertugas menjadi seorang tutor di Universiti Kebangsaan Malaysia.